Dipersilakan kepada pihak ARG untuk membuat kesimpulan selama 10 minit. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ustaz Salman atas kesimpulan, dan kami sangat bersetuju tentang tidak mengkafirkan ahli kiblah. Tapi Ustaz Salman mungkin bukan orang yang kelima, tapi orang yang keberapa juta ya. Kerana sudah itu memang pegangan kita Asy'ariyah Maturidiyah, tidak mengkafirkan ahli sunnah wal jamaah. Maaf, tidak mengkafirkan ahli kiblah. Kemudian juga tajuk kita bukan adakah Wahabiyah aliran kufur, tapi adakah aliran sesat. Ini juga perlu difahami ya. Sesat bukan berarti automatik kafir. Ada yang kesesatannya melampau sehingga kita keluar daripada perkara-perkara asas Islam, iaitu boleh jadi kafir. Ada sebagainya sesat tapi masih lagi dalam batas Islam, cuma bercanggah dengan prinsip-prinsip ahli sunnah wal jamaah, iaitu yang sesat. Jadi kami masih tetap dengan pendirian bahawa aliran Wahabiyah ya, kita tidak memfokuskan pada Muhammad Al-Wahhab. Bahkan hari ini seolah-olah bincang pasal Asy'ariyah itu kan boleh jadi kuips, debat kuips 3.0, kerana dia macam ad hominem. Oleh kerana Asy'ariyah ada begini atau satu orang tokoh Asy'ariyah ada begini, maka berarti kamu juga tidak adil menyesatkan Wahabi. Ya tidak, fakta Wahabi sesat itu independen, tidak terkait adakah Mu'tazilah juga sesat, adakah Syiah juga sesat. Ia yang sesat-sesat, yang tidak sesat tidak sesat. Dan kesesatan Wahabi bukan, seperti yang saya jawab tadi, bukan semuanya sesat, tapi memang aliran itu aliran yang sesat. Jadi kalau nak dikatakan oleh kerana fatwa tidak menyebut aliran sesat maka is okay, itu tidak sesuai. Kerana yang bercanggah dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, yang bercanggah dengan ahli sunnah wal jamaah itu berarti ahlul bid'ah wad dalal. Itu bahkan ditakrifkan oleh kedua-dua belah, Bas Al-Imam Ibn Taymiyah, ulama-ulama Wahabi, ulama Asy'ariyah, dan itu disokong oleh hadis. Sataftariqu ummati ila 73 firqah, akan berpecah umatku pada 73, kulluhum finnar. Jadi kalau sekadar berbeza, ya memang tak ada masalah. Hanafi tak baca kunut, kita baca kunut. Ya, saya dengar-dengarlah ada tempat yang tak sampai larang baca kunut, itu mungkin tak laporan yang tidak betul. Tetapi setakat berbeza saya setuju. Tapi bercanggah dengan ahli sunnah wal jamaah berarti sesat. Jadi jangan play with words. Oleh kerana fatwa mungkin ahli fatwa juga ada kelembutan, ada uslub dakwah, supaya kawan-kawan kita yang sudah terpengaruh, mereka lebih lembut untuk kembali kepada manhaj ahli sunnah wal jamaah, menyadari ianya bercanggah. Berbanding kalau disebut sesat, itu kan agak sensitif ya. Tapi ini kan debat ilmiah, jadi kita kena factual. Yang sesat ya kita katakan sesat. Kemudian dari segi takrif apabila ditanya kepada Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah taala, catatan Majmu'ul Fatawa jilid yang ketiga, beliau memang menekankan tentang masalah al-jamaah, iaitu istilah as-sawadul a'zam. Adapun al-firaqul baqiyah, kata Imam Ibn Taymiyah, fa innahum ahlus syudzuz. Ada orang sekarang bila dia sedikit dia kata nahnu ghuraba fatuba lil ghuraba. Bukan itu. Yang ghuraba itu orang-orang Islam yang berpegang dengan agama Islam, itu memang kita terancam. Tetapi yang bercanggah dengan jamaah umat Islam itu dilarang. Alaikum bil jamaah wa man syadza syadza ilan nar. Hendaklah kamu itu berserta dengan jamaah. Barang siapa yang syadz, maka itu dibimbangi akan masuk ke dalam neraka, berarti sesat. Jadi Al-Imam Ibn Taymiyah sendiri mengatakan wala tablughul firqatu min haula qariban mimma mablaghi firqatin najiyah. Semua firqah itu kalau digabungkan pun tidak menghampiri firqah yang najiyah. Makna firqah lain pada itu ghairun najiyah. Yang bercanggah dengan firqatun najiyah berarti sesat walaupun tidak disebutkan. Kemudian fadlan an takuna bi qadriha. Lainlah kalau nak sampai sama pun tidak. Menghampiri, campur semua firqah-firqah lain daripada Ahli Sunnah wal Jamaah, nak menghampiri bilangan Ahli Sunnah wal Jamaah juga tidak tepat. Boleh kita rujuk buku The Muslim 500, The World's 500 Most Influential Muslims, terbitan tahun 2023. Jumlah yang yang berfahaman Salafi Wahabi hanya 8% daripada keseluruhan umat Islam. Ya, hanya 8%. Jadi ikut definisi Al-Imam Ibn Taymiyah juga, mereka bukan ahli sunnah wal jamaah walaupun mereka mengaku sebagai ahli sunnah wal jamaah. Sedangkan ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah, Maturidiyah, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali 81%. Syiah juga bukan ahli sunnah wal jamaah 8.55. Khawarij Ibadiyah bukan juga ahli sunnah wal jamaah 0.45. Dan lain-lain 2%. Jadi
fakta menunjukkan dan takrif pada Imam Ibn Taimiyah juga menunjukkan bahawa Asy'ariyah Maturidiyah dan mazhab yang empat ini adalah Ahlussunnah wal Jamaah, sementara dalam silibus Wahabi melabelkan Asy'ariyah Maturidiyah sebagai ahlul bidah, ahlul dalal, walaupun Ustaz Salman tidak. Dan sebelum saya terlupa, Ustaz Salman jangan put into my mouth benda yang saya tak kata. Saya tak kata oleh kerana Ustaz Salman bukan Wahabi dan Asy'ari maka Wahabi itu adalah golongan yang bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Bukan kerana itu. Yang saya nak maksudkan adalah Ustaz Salman bukan Wahabi, ya. Dan Ustaz Salman berpandangan bahawa Ahlussunnah wal Jamaah itu Wahabi adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan para ulama menyebutkan bahawa Ahlussunnah wal Jamaah itu tiga: Asy'ariyah, Maturidiyah dan juga Athariyah. Jadi bila ditanya pada Ustaz Salman, adakah Wahabi itu Ahlussunnah? Ustaz Salman kata ya. Adakah Ustaz Salman Wahabi? Ustaz Salman kata tidak. Ya, walaupun Ahlussunnah wal Jamaah tapi tidak. Dan adakah Ustaz Salman Asy'ariyah Maturidiyah? Tidak, tapi Asy'ari. Ustaz Salman Asy'ari dan bukan Wahabi. Berarti Wahabi bukan Asy'ari. Itu yang saya kata. Jangan di spin apa yang saya kata berbeza daripada apa yang saya tidak kata. Adapun Wahabi adalah aliran sesat, itu berdasarkan fakta lain, bukan berdasar oleh kerana Ustaz Salman Asy'ari maka Wahabi sesat. Itu kan simplistik. Baik. Kemudian Ustaz Salman bercakap tentang konsep tauhid. Ya, alhamdulillah kita setuju, ya. Tauhid nanti nak membawa kita kepada beramal dengan amal yang soleh dan seterusnya. Tetapi bandingkan tauhid sifat 20, kita nak dakwah pada non-muslim. Kita terangkan, non-muslim tanya, yang kamu nak suruh saya sembah Allah ni macam mana? Kita kata Allah tu wujud. Ya, ini nak menafikan golongan mulhid. Sebab ada beza syirik dengan orang yang menafikan Tuhan terus. Jadi semata-mata mengaku Allah wujud, belum menafikan syirik lagi. Baik. Kita kata Allah itu wujud, Allah tidak ada yang menciptakan, dia wujud tanpa ada permulaan, Allah tidak akan binasa, Allah tidak sama seperti makhluk, Allah tidak berhajat kepada yang lain, dia maha berkuasa, maha berkehendak, maha melihat, maha berkata-kata. Itu kan indah. Tetapi kalau kita baca daripada buku-buku tokoh Wahabi, maka pelik kita nak terangkan, Tuhan kita ini adalah Tuhan yang ada muka, ada tangan dan kedua-dua tangannya itu kanan, dan Tuhan duduk di atas kerusi. Bila Tuhan duduk ada bunyi seperti sesuatu, dan Tuhan nanti akan letak kakinya di atas kerusi, dan nanti dan seterusnya. Kan ini bukan itu tujuan daripada tauhid, menerangkan Allah Subhanahu Wa Taala seperti itu. Kemudian masa sangat terbatas, cuma saya nak sebut tentang masalah najat tadi. Kena kita nak faham bahawa kitab yang menjadi rujukan besar Wahabi, iaitu Ad-Durrus Saniyah fi Ajuban Najadiyah, mereka sendiri menisbahkan diri mereka kepada Najat, dan itu Najat tempat mereka bangkit, iaitu di Riyadh. Tiba-tiba bila kena hadis yang sahih, dispin sampai ke Iraq, walaupun hadis itu berbanding dengan hadis-hadis sahih yang lain itu bercanggah. Kemudian ini kan satu bentuk tanakut. Kemudian Ustaz Salman sering menyebut isu-isu seperti Ibn Tumat, Syekh Ahli Jemaah. Kita telah akui bahawa Ibn Tumat dalam peperangan itu sebagai ahli politik ada ekstremisme di situ. Dan suasana perang dengan suasana damai kan tidak sama. Sedangkan isu Syekh Ahli Jemaah adalah isu pelaporan yang tidak tepat oleh Al Jazeera. Kerana Syekh Ahli Jemaah sedang bercakap kepada tentera yang sedang berdepan kepada golongan pengganas dan pemberontak di Semenanjung Sinai, yang itu diistilahkan sebagai burah. Dan memang kita tahu dalam hukum fiqh, bila bangkit burah cuba menjatuhkan kerajaan, maka menjadi kewajipan kepada sultah untuk memerangi golongan burah ini. Tapi dilaporkan oleh golongan Al Jazeera seolah-olah Syekh Ahli Jemaah menghalalkan darah penunjuk perasaan. Jadi Ustaz Salman selalu ulas, hendaklah berlaku adil, hendaklah berlaku adil. Ya, Ustaz Salman kena berlaku adil kepada Syekh Ahli Jemaah. Beliau akan datang ke Malaysia nanti tahun ini, boleh tanya beliau sendiri, adakah benar beliau itu menghalalkan darah. Sama juga seperti yang mengatakan Syekh Al-Azhar yang dahulu menghalalkan riba. Kan tak betul, menghalalkan riba itu boleh bawa kepada murtad. Tetapi beliau mengatakan interest bank bukan riba, itu kan beza. Jadi jangan kita itu mengatakan benda yang tidak betul. Jadi sebagai kesimpulan, banyak data-data dan fakta-fakta yang dibentangkan oleh saya dan juga oleh Al-Fadil Kiai yang memastikan, dan juga fatwa-fatwa beberapa negeri yang memastikan bahawa aliran Wahabiyah bukan aliran Ahli Sunnati wal Jamaah, sebaliknya merupakan aliran sesat. Walaupun tidak 100%, maka kesesatan itu wajar dimurnikan, wajar ditolak. InsyaAllah sama-sama kita itu
Ahli Sunnati wal Jamaah. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang memberi perhatian. Saya pun maaf atas salah dan kesilapan, kalau tegur hati dan sebagainya. InsyaAllah ya, saya percaya daripada perbincangan ini banyak maklumat-maklumat yang boleh diambil manfaat oleh masyarakat. Jadi setakat itu ya, kesimpulan saya. Nanti dalam masa yang terdekat ya, ARG akan kongsikan ya, ini saya dah dapat persetujuan awal, slide untuk membantu mereka yang tertinggal poin-poin. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih kepada Ustaz Engku Ahmad Fadil. Demikian berakhirlah sudah dialog 2.0